الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Paku iman dan simpulan iman. Kitab ni akan dibaca, disembunyi tau nanti. Sembunyi tu saya ajar PK 2 kali. Baru-baru ni AJK dia minta satu tu masuk tauhid, satu tu PK. Jadi kalau nak ikut cara bersemuka paku iman ni, boleh datang ke dua tempat lah. Yang baru mula ni Al-Falah. Al-Falah itu hari, saya tak ingat hari apa lah, Rabu, Jumaat ni. Jumaat kedua. Lepas tu lagi satu dia sembunyi. Sembunyi Sabtu ketiga rasanya. Nanti saya bagi jadual lah. Jadi siapa nak ikut paku iman cara bersemuka, boleh datang. Sebab apa? Baru mula. Sembunyi tu jauh sikit lah. Tapi tak jauh lah kalau yang nak datang. Kalau tak datang, dekat belah rasa jauh. Okay, siapa nak datang, boleh datang kat sebelah sana. Okey, yang ni kita baca paku iman dan kita sampai pada muka surat berapa ni? Muka surat berapa paku iman ni? 11. Pasal apa? 11 bakok. Dan ketiganya bakok. Bapak. Dah baca ke belum? Ketiga dah Ustaz. Ketiganya bakok. Dah baca ke belum ke? Tengah baca ke macam mana? Slide. Dah habis baca ke atau slide ni? Dia tunjuk slide ni. Slide. Yang ni Slide tak nampak Ustaz. Ini kan? Ya, Ustaz. Ya. Muka surat berapa? 11. Yang ketiga je bakok. Artinya wajib kekal zat. Kekal zat ni sudah cerita. Ini lah Ustaz. Dua jenis ke? Yang ni. Yang ni lah. Yang ni. Okay. Kan? Ni. Ya Ustaz. Boleh bang? Masuk kereta. Boleh. Dia cabut tu di kepala tu. Tu nak benda lain tu kaki tu. Kaki tu dia dia jatuh. Wajib pula atas tiap-tiap mukhalaf. Ni. Kita sambung dekat slide ni lah. Atas. Bila kita kata atas, macam mana saya cakap semalam, dan dari kitab tuduhan tadi, bila kita kata yang ni wajib, wajib, bila ada atas, ini yang menunjukkan bahawa jenis wajib itu Wajib syarak. dipanggil wajib syarak.
Ini perkataan yang menunjukkan. Jadi panduan yang ulama bagi dalam kitab ni, dia panggil ni wajib syarak. Ni di atas. Macam biasa. Tiap-tiap ni diberi petanda menunjukkan ini adalah wajib yang ini. Dan satu perkataan yang apabila ada benda ni, maka orang itu akan diberati oleh hukum. Ni mukallaf. Ni mukallaf. Artinya seseorang yang telah diberati akan hukum syarak. Ni. Ni. Apa beza wajib syarak dengan wajib usuli? Apa nak terang wajib syarak dengan usuli ni apa kaitan dia? Dah boleh Kit? 121 orang ni, angkat tangan tak boleh jawab. Apa kaitan wajib syarak dengan wajib usuli? Wajib usul itu cabang daripada wajib syarak. Wajib usuli itu cabang daripada wajib syarak. Jadi pokoknya adalah wajib syarak, hukum syarak. Dan cabangnya adalah usuli. Usuli ini selalu dia melibatkan apa? Melibatkan perkara apa? Perkara Mana nak cerita? intikad. Usuli ni dia melibatkan perkara yang macam mana selalunya? Akidah. Dia selalu dia mengaitkan dengan akidah, iaitu bab keyakinan. Kalau orang ni dia tak yakin atau tak beriman. Tak beriman tu nama dia akidah. Kalau dia tak yakin yang Allah itu baqa', maknanya Allah ini tak kekal, Allah ini binasa, maka dikekal neraka. Kenapa? Itu adalah satu fahaman yang dinamakan pada dia wajib usuli. Usuli. Ni apa selalunya kita tunjuk bila ni? Apa selalu nota yang kita tunjuk kalau kita kata mukallaf? Apa dia? Ciri-ciri mukallaf. Syarat-syarat. Syarat. 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 5 syarat. Mana syarat dia? Tak ada pula syarat dia. Tak betul lah. Syarat gelap. Boleh banyak kali. Banyak kali tulis kita dapat. Dalam berakal, balik, sampai, seruan, agama. Ini cara nak menghafal ni. Cara nak menghafal ni banyak kali catat. Banyak kali. Rugi.
Okey. Ni. Ada syarat panggil mukallaf. Apa mukallaf? Seseorang yang telah diberhati oleh pensyarak. Hukum apa ni? Hukum agama. Hukum agama. Undang-undang agama. Ada berapa? Undang-undang agama ni ada berapa? Pecah berapa? 5. Kita perlahan-lahan kita pergi. Kita pergi dicil sikit. Ni pecah 5. Ni. Pecah 5. 1. 2. 3. 4. 5. Wajib. Haram. Sunat. Makruh. Harus. Ni. Ayat hukum jarak. Kalau sini kita panggil ni lah, kewajipan seorang mukmin ni. Kat sini yang kita panggil dengan nama wajib usuli. Ni. Okey. Serta mengetahui. Ni. Mengetahui ni adalah satu hasil, satu proses hasil dari belajar dan dia menghasilkan ilmu. Okey. Satu proses belajar yang menghasilkan ilmu. Yang mana ilmu ni definisi yang mudah ialah yang kita dah sebut, dia adalah apa? Hakikat sesuatu perkara. Hakikat suatu perkara. Nampak tak banyak benda nak tahu? Nampak tak banyak benda nak belajar? Itu yang penting. Ni datang sekali, tak datang 3 kali. Aku mula nak bebel. Yang penting. Bila nak pandai, banyak benda nak belajar. Baik Ustaz. Ni. Abang Larak dia macam suara Abang Larak begini. Serta mengaku. Jadi dia tak boleh tahu je. Dia tak boleh tahu je. Dia kena tahu. Di samping tahu, dia kena mengaku. Dia kena mengakui. Jadi kat wajib usuli ni, apa benda yang dia kena buat? Satu, apa? Satu apa? Tahu. Islam. Hilang.
Apa yang hilang? Apa? Hilang? Apa yang hilang? Suara saya ada ke? Ada kan? Ada pause. Ada. Dia cakap tadi Ada Ustaz, ada. Islam. Ah, Masuk Islam, wajib dalam Islam. bukan. Saya cakap kewajipan dekat atas ni. Apa benda yang kita kena buat? Dia kata, satu tahu. Satu tahu. Lagi satu, Laksana. Lakukan, laksanakan. mengaku. Berlaku dalam hati. Mengaku. Satu kau dah tahu, satu mengaku. Aku tak muat lah. Ni kewajipan ni wajib usuli. Maknanya kau tak belajar tak tahulah. Tak belajar tak tahu. Tak tahu dosa lah. Dosa. Kalau belum dosa, tak kenal Allah. Ni usuli ni nama main, ni masuk neraka. Ni, ini diertikan hasil dari belajar ni, ini adalah satu proses dikatakan penghasilan ilmu. Ni yang tahu ni. Penghasilan ilmu. Maka disyaratkan oleh ulama kita sebut, ulama kita dah bahas benda ni, apakah kaedah menghasilkan ilmu? Hendaklah engkau menjalani padanya akan 6 perkara yang kita dah biasa cakap ambil muntah. Apa dia 6 perkara ni? Nombor 1, kau mesti ada cerdik. Nombor 2, kau mesti tamak dengan ilmu. Nombor 3, kau mesti ada guru. Nombor 4, kau mesti ada Belanja. kesungguhan. Nombor 5, kau mesti ada belanja. Nombor 6, kau kena tahu masa yang lama. Okey. Okey. Nampak tak dia punya the whole process. Dia punya turutan ialah ini. Ini kata-kata siapa, tulis lagi banyak kali, lama-lama hafal. Ni siapa cakap ni? Makcik sebelah rumah aku cakap. Siapa cakap ni? Halo. Abang Jom Cendol, siapa cakap ni? Imam? Syafi'i. Ni. Imam Syafi'i cakap. Kalau tak ikut nasihat dia ni pakar, ilmu ni dia pakar. Ilmu agama ni dia pakar. Kalau kita kata doktor pakar, ni dah dia pakar ilmu agama. Tak seorang lah, Imam Syafi'i. Dan dia dah melalui dan menjalani segala proses belajar. Dia bukan buat anak je jadi Imam Syafi'i. Tak. Dia lalui proses belajar. Dan dia dah alami kepayahan belajar. Dan dia membuat kesimpulan atas nasihat kepada umat Islam ni, kau kena buat 6 ni. Baru terhasil ilmu. Lepas tu kalau bodoh sangat tak boleh juga. Kalau bodoh sangat nak faham agama ni payah sikit. Nak kena ni. Tahu ni, penghasilan ilmu ni, tahu ni mesti pada akal. Mesti pada akal. Tahu ni pada akal. Faham Tahu ni pada akal. Bukan tahu goreng Tak ada Ustaz. Tak ada tahu goreng malam-malam makan 2 keping settle. Makanan seharian. Penuh khasiat. Mengaku ni pada akal. Apa? Tahu dia pada akal. Itu nama dia ilmu. Pengetahuan. Mengaku ni pada Hati. mengaku ni pada hati. Ada satu anggota
yang miskin dan peranan. Jadi tahu pada akal, mengaku pada hati. Dua. Ha. Lepas tu, hasilkan ilmu gini. Ini sebut ni, dalam hati. Mengaku dalam hati. Mengaku dalam hati. Akan tentu sungguh. Apa tu sungguh ni? Keyakinan. Keyakinan benar. Meyakini benar, sungguh benar. Benar, sungguh. Ni tak goyang ni. Benar sungguh. Benar sungguh. Inilah yang dikatakan satu keyakinan peringkat. Perkataan ni banyak orang sebut ni. Jazam. Jazam. Gua dah jadi jazam ni macam adik-beradik dia je. Dalam kereta bincang jazam. Dah jadi macam adik-beradik. Kenapa adik-beradik? Dah selalu dah boleh sebut dah. Sebut jazam tu macam sebut Pak Long aku. Betul lah. Sebab apa? Dah kenal Pak Long. Nampak je kereta dia, plate kereta Pak Long ni. Tak nampak kereta dah. Tu Pak Long aku. Mana kau tahu? Tu kereta dia pakai. Nampak orang kata saya sangat yakin. Saya benar-benar yakin. Dan saya merasa jazam. Saya akan menang pilihan raya ni. Jadi orang yang dengar ceramah ni kata, apa dia kata? Saya jazam. Apa jazam? Gua pun kata, jazam tu lah yakin. Amboi. Jazam pun kau tak tahu. Jazam lah yakin. Saya sangat zat jazam. Saya tidak waham. Saya tidak syak. Saya tidak zan. Tu benar sungguh tu nama jazam. Jadi nak melahirkan jazam ni lah. Barulah iman itu sah. Barulah yakin itu sah. Jadi nak melahirkan jazam ni, yakin ni, dia mesti ada informasi daripada akal beritahu tempat jazam. Tempat jazam dekat mana? Hati. Hati ni kena terima nasihat daripada wazir, menteri dia. Menteri dia nama akal. Hati ni tunggu je apa akal nak beritahu dia ikut. Sebab dia raja. Dia tak tunggu apa penasihat dia beritahu dia apa nak buat. Jadi penasihat dia yang dah ada ilmu, yang rajin belajar, dia akan cakap dengan hati dia, Allah itu bakar. Allah itu bakar. Nanti hati dia kata, bakar ni apa? Bakar ni kekal. Maksud dia apa? Dia tak binasa. Begitu. Ya. Ya raja. Begitu. Jadi kita arahkan semua anggota kita ni, rakyat-rakyat kita ni, kata Allah itu kekal. Tengok Allah itu kekal. Jadi mata pun kata Allah itu kekal. Mata tengok ada pinggan pecah yang kekal Allah. Mata tengok ada orang mati yang kekal Allah. Kenapa? Hati tu dah bagi instruction. Amalkan pada anggota kau yang kekal itu Allah. Faham tak dia kata tahu dan ngaku ni? Satu tahu, satu ngaku. Ngaku kat mana? Ngaku kat hati. Tahu kat mana? Tahu kat akal. Jadi akal ni dapat macam mana? Dia kena belajar. Dia kena belajar dia buat apa? Dia hasilkan tahu dalam akal dia. Nak hasilkan tahu dan ada berapa syarat? Ada 6 syarat. Allah kekal. Ini perkara yang kena tahu. Ini perkara. Ni. Sekejap Ni. Ni perkara dia. Perkara
wajib tahu dan mengaku. Daripada ni. Oh, tak muat babe. Mana mau banding lagi ni? Okey. Jazam. 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 Allah itu kekal dan tiada terima binasa dekat sini ya, ni perkataan ni. Ni. Benar sungguh apa? Benar sungguh, sungguh tak tipu. Bukan tipu. Pasti bukan main-main. Apa yang kau pasti? Benar sungguh Allah itu kekal. Kekal itu apa? Kekal itu tak terima binasa. Jadi Allah kekal inilah dikatakan sifat wajib bagi Allah. Ini sifat wajib bagi Allah. Apa? Allah kekal. Terima binasa. Ni nak panggil apa ni? Sifat mustahil. Sifat mustahil pula. Ni sifat mustahil. Atau kita kata lawan. Awalnya terima binasa. Okey, saya tanya ni. Follow tak? The whole graph, the whole chart, the whole presentation, follow tak? Macam mana dia sambung. Follow Ustaz. Nak kena follow. Kita ada 3-4 slide yang menceritakan bakar. Ni satu. Ni satu. Ni satu. Ni satu. Ni satu. Patutnya bakar ni patutnya dah masak dalam kepala otak. Dah masak dalam kepala otak. Bila kita tengok huraian ni, wajib pada syarak. Wajib pada syarak. Jadi kita nampak semua wajib ni apa? Atas hukum syarak. Atas syarak. Siapa kata wajib? Syarak kata wajib. Siapa yang mempertimbangkan? Syarak. Syarak ni apa? Undang agama. Dia kata apa? Dia kata wajib. Dia yang kata wajib. Syarak. Syarak ni undang-undang agama. Undang agama turun dari siapa? Turun daripada Allah. Yang katakan ini wajib. Kalau wajib syarak. Jadi dia mesti wajib yakini di syarak. Syarak ni bahagian apa? Bahagian ni usuli. Usuli ni apa? Usuli ni asal usul agama. Asal usul undang-undang agama. Kalau syarak ni pada usuli, maknanya hukum asas pada agama. Kalau dia tak percaya, maka dia akan melanggar usuli. Orang melanggar usuli ni kekal neraka. Tu dia. Pula pada tiap apa lagi pula? Ini kalau orang belajar dia ada critical thinking. Dia ada critical thinking punya orang. Critical thinking ni nak cakap macam mana? Orang macam mana? Kalau kita kata dia ni ada critical thinking.
Ada orang bekerja, dia bekerja je. Dia buat kerja, dia buat kerja, dia buat kerja. Ada orang bekerja, dia ada critical thinking. Apa critical thinking ni? Apa maksud critical thinking ni? Pemikiran Kritis. Fikirannya apa? Tak menerima bulat-bulat, dia sentiasa bertanya betul salah tidak macam tu. Lebih kurang gitulah. Dia dalam organisasi ni mesti sama ada yang ada critical thinking. Dia otak dia tak diam, dia fikir kenapa kenapa je macam ni. Tu dia kata wajib pada syarat pula. Pula tak dia kata wajib pada syarat atas tiap-tiap. Kenapa dia kata pula? untuk menerangkan lebih detail Mengaitkan tak, Ustaz? wujud syarat. Kan? Dia ada wujud, ada qidam. Lepas wujud qidam ni, lepas tu kena cakap bakau pula. Doktor kata, awak ni balik, awak kena makan ubat. Dan juga, tu dia juga tu lah. Dan wajib pula awak lepas makan ubat, awak senaman. Nampak tak perkataan pula? Ini dulu Ustaz cerita tau. Arwah Ustaz Azrak ni boleh cakap ni. Wajib pula, maknanya sebelum pula ni ada benda lain yang kena buat. Apa benda lain? Qidam kena yakin, wujud kena yakin, qidam kena yakin, dan pula bakar kena yakin. Itu pula. Maknanya kalau dia yakin bakar je, lain dia tak yakin, tak sah. Tak sah jadi iman dia. Sebab tu dalam kitab ada sebut pula. Faham kan? Faham tak pula-pula ni? Faham, Ustaz. Juga. Dia juga pula dia pula datang. Dah lah aku tak ada Berkait, rumah. Ustaz? Berkait, Ustaz? Berkait okey, Ustaz? Berkait. Berkait. Berkait dah. Dah lah aku tak ada rumah, dia datang pula. Dia datang pula. Tak boleh kata dia datang pula. Mesti ada benda yang nak kata kenapa pula. Aku tak ada rumah, dia datang pula. Wajib pada syarat pula. Selepas ada wajib lain yang kita buat. Wujud, idam, bakar. Bagaimana tiap-tiap mukallaf? Kak Lina, tanya apa? Angkat tangan. Maaf Ustaz, saya nak tanya, mungkin saya terlepas pandang, tak tahulah. Mukallaf tu artinya seseorang yang telah diberati. Berati tu apa Ustaz? Berarti dikenakan. Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawab pada dihukum. Maknanya kalau wajib dia tak buat, dah mula dia catat berdosa. Khusus pada tu. Kalau dia belum balik, kalau dia semayang, dia tak semayang, dia tak berdosa. Tapi kalau dia semayang, macam mana? Dapat ke tidak pahala? Dapat. Kenapa dapat pahala? Dia semayang. Kenapa dia dapat pahala semayang? Dia dah diberati hukum. Sebab dia Dia tidak mengikut. diberati hukum. Tapi kenapa dia semayang dapat pahala? Sebab semayang dia sah. Faham? Susah je nak jawab. Sebab semayang dia sah. Sebab niat dia sah. Baik tak jawab. Sebab tak jawab. Kenapa niat dia sah? Sebab dia dah Belajar. Belajar mengingatkan dia sembahyang. Dia dah mumayyiz. Manis. Kalau 5-6 tahun tu dah semayang, dia dapat pahala. Jadi kalau dia 5-6 tahun tu dia buat dosa, dia tak berdosa. Tapi 5-6 tahun tu dia semayang, dia dapat pahala. Dan bapak dia, nenek dia, atuk dia, ibu dia yang cakap dia, eloklah kecil-kecil semayang, dia dah semayang, dia dapat pahala. Jadi yang menyuruh pun dapat pahala.
Kenapa? Syarat sah niat itu antaranya ialah mumayyiz. Jadi anak-anak ni dah mumayyiz. Bila mumayyiz ni sah. Lepas tu syarat sah kepada azan bukan balik, mumayyiz. Syarat sah jadi imam bukan balik, tapi mumayyiz. Itulah. Jadi walaupun dia belum mukallaf, dia berakal di Islam tapi dia belum balik, walaupun dia tidak diberati pada hukum wajib, kalau dia buat dia berdosa. Cuma kalau dia buat benda berdosa, dia tak berdosa. Tak berdosa. Tak berdosa. Okey, tu nama dia mukallaf. Taklif. Dia katakan taklif. Orang yang diberati hukum ni mukallaf atau dipanggil taklif. Dan dia mestilah memiliki kepada 4 syarat. Okey. Boleh faham ni? Dan dalil bagi bakok ini baharu alam. Okey, sekarang ni nak cerita lagi another part. Masih lagi pada bakok ni. Ni dalilnya dalam kitab ni kata dalil bakok itu baharu alam. Ni yang farming tu that. Ni nak terang ni, baru alam. Dah terang dulu ni, tak apa kita ulang lagi sekali. Dalil bakok ini baharu alam. Okey, sekarang ni dia kata dalil wujud baharu alam. Dalil khidam baharu alam. Ingat tak tadi dia cakap? Dalil bakok baharu alam. Muka surat 11. Muka 11. Muka surat 10 pun dia kata dan dalilnya wujud baru alam. Muka surat 11 atas sekali. Dan dalilnya bagi khidam baru alam. Ni. Ini dalil ni baru alam ni dalil apa? Jenis ni dalil apa? Dalil akli. Akal. Apa dalil akal? Kenapa dia dikatakan dalil akal? Dia adalah penghasilan dari Mungkin nazar. Nazar ni apa? Memerhati dan memikirkan. Dengan kita fikir mesti dengan akal. Ni. Okey. Dengan akal. Baru alam. Alam ni apa? Apa saja yang masuk Allah daripada Allah. Okey. Bila kita kata selain daripada Allah, dia adalah sesuatu yang dicipta. Bila benda itu dicipta, dia mestilah mula dengan apa?
Baharu. Mula dengan tiada. Mula dengan tiada. Mula dengan tiada baru dipanggil baru. Bukan mula dengan baru. Mula dengan tiada. Mula dengan tiada. Dulu tak ada. Mula tu tak ada. Sekarang baru ada. Itu namanya mula dengan tiada. Bila mula dengan tiada, maknanya ada apa? Ada Ada mula. Penciptaan. Ada permulaan. penciptaan. Maknanya ada pencipta. Pencipta ni mestilah pada akalnya sesuatu pencipta ni untuk dicipta dia mestilah apa? Ada Kuasa. sedia, ada dan kekal ada. Kalau dia binasa, macam mana nak cipta? Faham Kalau dia pun tak ada, bagaimana nak cipta? Ni apa ni? Ini pencipta tu lah. Ni. Ni pencipta tu. Dia mesti ada, dia mesti wujud. Dia mesti wujud, dia sedia. Dia mesti wujud, dia kekal. Kalau dia binasa, macam mana dia nak cipta? Bila kita tengok alam ni, dulu pokok tak ada. Pokok ada. Mesti ada benda, mesti ada kuasa yang menumbuhkan dia. Kalau kuasa yang menumbuhkan dia tak ada, macam mana dia nak tumbuh kan? Jadi, dari sinilah dalil. Maknanya akal tak terima lah. Kalau sesuatu nak buat sesuatu, dia mesti ada dulu. Faham? Dia mesti ada. Dia tak ada nak buat macam mana? Kilang nak buat pen, kilang mesti ada. Orang nak buat nasi lemak, orang kena ada. Dan dia ada dalam keadaan wujud, dan dia kekal, keadaan dia kekal, keadaan dia tak binasa. Daripada itulah terhasilnya satu benda yang dicipta. Itu dikatakan baharu alam. Boleh dapat tak dia punya konsep? The flow of thinking. Faham. The methodology of thinking. To get to know Allah. The methodology. Ini cara berfikir yang ulama' tauhid ajar. Beginilah kau kena fikir. Lihat, nazar, ambil fikir, ambil tahu, ambil faham, lepas tu rasa alam ni baru. Kenapa? Tapi pokok tak ada. Datang dari pokok, mesti ada tumbuhkan pokok. Bukan benih. Sebab benih itu makhluk. Tapi ada satu pencipta yang dia sedia. Dia sebelum ada benih, wujudnya Allah ni sebelum satunya wujud. Dan tapi dia bukan wujud yang nombor satu, bukan. Tapi wujud dia dah sedia. Benih tu pun dia tunggu Allah cipta dia, baru dia boleh buat pokok. Jadi mesti ada sesuatu yang awal dia tidak bernombor satu. Mesti ada sesuatu yang tidak binasa, dan binasa dia bukan nombor corot. Dulu kita ada corot-corot kan. Mesti ada sesuatu yang mengawal segala-galanya, yang mencipta segalanya. Itulah dia Allah. Dengan lihat pokok yang tumbuh. Pokok yang tumbuh tu apa? Alam yang baru. Kenapa dia kata alam yang baru? Dulu pokok tak ada, sekarang pokok ada. Okey. Berat tak kepala otak nak faham? Berat tak kepala otak nak faham? InsyaAllah okey, Ustaz. InsyaAllah okey. Boleh kot?
InsyaAllah, insyaAllah. Dia taklah mudah tetapi dia tidaklah payah. Kalau akal itu diberi sinar, akal nurani, dia akan menerima. Dia akal yang tak menerima ni akal dolalah. Akal sesat. Akal yang otak dia ada syaitaniah, ada watak-watak setan. Dia tak terima. Akal yang berlandaskan nafsu yang jahat, dia tak terima. Tapi yang dikatakan wajib akal itu ialah akal yang Allah beri pada dia nur untuk dia mengenal Tuhan dia dan memahami segala hukum syarak, dan dia berkatakan hukum syarak ni yang betul. Mengaku betul. Ini baharu alam. Baharu ni buat makna sikit. Apa baharu? Sesuatu yang mendatang. Sesuatu yang ada, yang Ada permulaan mulanya dari tiada. Tiada. jadi definisi dia. Sesuatu yang ada. Kalau tak adalah kata baru. Benda mesti ada. Bukan hayalan. Benda ni ada zat dia. Benda ni ada panggilan dia. Sesuatu yang ada, yang mulanya tiada. Bila cakap sesuatu ni, apa kita ingat? Ni? Selain daripada Allah. Daripada Allah. Ya. Sesuatu ni terbahagi berapa? Tiga. Yang pertama, yang dapat dikesan dengan ada. Ada apa? Dengan panca indera. Hanya ulang kaji ni. Dia yakinlah dengan ulang kaji ni, insyaAllah dia lebih memberi faham. Saya tak tahu lah orang lain. Pada saya lah, dulu saya belajar macam ni lah. Dengar dengan orang lain, dengan guru yang sama banyak kali. Dengar. Lama dapat. Ini nombor 2. Yang dikesan dengan tiada. Seperti botak dikesan dengan tiada. Rambut. Aku ingat dah masuk kerja. Ada lagi kerja. Kerja sambil-sambil ni. Itu jangan cakap kuat-kuat tu kan. Kalau tahu ada dia, bisik-bisik je. Ada lah, okey. Botak dia kesangan tak ada rambut. Ni nama sesuatu. Itu lagi yang terakhir, dipanggil apa? Dipanggil iktibari. Hanya fahaman atau panggilan yang tidak dapat dikesan dengan ada atau ada. Baik. Ya, Ustaz. Ya. Ni hafal ni. Besok ke Kamil Highland nak tanya bat ni. Soalan bodoh dah bagi. Aduh. Jangan cakap aduh. Orang nak makan strawberry dia cakap aduh. Ada dulu kan. Bat jalan nak Kamil Highland tu pun kan ada 2 benda yang orang selalu jual tu. Apa buat? Petai. Durian. Petai dengan durian. Dengan Betul rebung. dengan durian. Oh, rebung ada rebung? Ada rebung. Rebung yang hidup. Makan rebung kan? Bukan. Oh, rebung hidup. Makan hidup. Makan rebung.
Bukan. Ha, Dia ada darah-darah apa, panda sikit. padahal lah perut macam panda sikit. Ada keturunan itulah. panda. Badan panda lah. Saya pernah makan rebus ke? Abang makan rebus ni? Tak pernah Abang? Abang pernah makan Dulu kan? Well, now I orang KL kan makan rebus. Rebung madu Boleh tak ada sedap rebus, Ustaz. Rebung madu sedap. Tak KL pun ada jual rebung, Ustaz. Nombor 3. Maksud dia apa? Iktibari. Tak boleh kesan. Nampak ke, tak nampak ke, ada ke tak ada. Contoh, hadas. Kalau ulama dulu Ustaz kata contoh, hadas. Contoh lagi apa? Kalau bapak, tu contoh apa? Nombor apa? Nombor 1 Ustaz. Ada. Nombor 1. Sebab apa? Dia ada anak. Dia ada anak. Bapak. Contoh. Duda. Tu contoh mana? Sesuatu itu nama duda. Duda contoh. Nombor 2. Kenapa? Dia tak Tak ada bini. Boroi. Tu sesuatu tu nama dia boroi. Boroi tu nombor apa? 3. Ha? 3. Orang boleh nampak. Boroi. nampak. Boroi. Tak nampak. Yang nampak perut tu. Nampak perut. Tu boroi tu nampak je perut. Perut dia nampak. Jadi nombor 1 dia nampak kat mata dia pungkit. Tu nama boroi. Tu ada satu dikesan dengan ada. Satu dikesan dengan tiada. Satu hanya itibari fahaman panggilan yang tidak dapat dikesan dengan ada atau tiada. Contoh yang paling senang yang dulu guru cakap, contoh dia hadas. Contoh dia hadas. Kalau wuduk sama. Wuduk ni nampak Atas. Wuduk ni nampak. Tapi kesan wuduk tak nampak. Okey. Macam orang ni ada wuduk. Kita tengok muka dia ada wuduk. Mana dia tahu ada wuduk? Tak nampak. Tak nampak. Jadi dalil pada akal ni dia dikesan dengan panca indera. Nombor 1. Nazar ni dikesan dengan panca indera. Dikesan dengan tengok alam, tengok langit, tengok bumi. Cuma dia berlawanan dengan adat lah. Tak ada hujan, ada matahari. Ada gelap, nak hujan. Itu nazar juga. Jadi memikirkan siapa yang menghasilkan benda-benda ni supaya makhluk ni boleh nazar dan akhirnya dia jadi orang bertauhid dan mengenal Allah. Boleh faham ke tidak? Tauhid ni kalau belajar dia jadi kecanggih tau. Sungguh je cakap. Dia jadi kecanggih. Betul. Saya Ustaz nak tanya. bahagian dalil baqa itu baru alam. Ustaz dia pernah sebut sebelum ni, tapi wiring kat kepala saya ni tak mau lekat. Boleh sama dekat. Wiring di kepala saya ni dia tak lekat tentang baru alam ni. Ustaz pernah sebut tentang qaul jadid. Ustaz kaitkan dengan baru alam ni. Qaul jadid pendapat baru macam mana ke? Oh tu. Imam Syafi'i. Kalau jadi kalau kadim tu dia dekat, bukan dekat sini, dia kat mana? Pendapat Imam Syafi'i. Kalau jadi kalau kadim tu. Kalau kita kata kaul ni pendapat ni baru. Tak boleh kata dia itu dekat Khidam belajar kat Khidam. Tak boleh kata dia Khidam. Cuma nama dia pada kadim itu, kaul kadim itu kaul kadim zamani. Tu kadim zamani. Zaman ni zaman. Zaman tu, zaman ni, zaman lah ni, zaman now. Zaman ni masa lah. Tu dia kait dengan qadim zaman ni. Tapi kalau kita kata qadim hakiki, itulah hanya dirujuk pada Allah. Allah saja. Tapi kalau qaul itu dia ada masa, itu nama zamani tu. Jadi contoh yang mudah, qaul qadim, qaul jadid. Qaul jadid,
kau sekarang. Kaul qadim, kau dahulu. Tapi Allah ni tak ada dahulu dengan sekarang. Kenapa? Dahulu dengan sekarang ini dipanggil apa? Mata. Mata ni salah satu daripada bahagian arat. Arat ni pemilik dia adalah jirim. Dan Allah bukan jirim. Gitu. Jadi itu dia bincang bawah Qidam lah. Dia belajar bawah Qidam. Okey, baik. Terima kasih. Masih dari dalam lingkungan sebab 20 lah. InsyaAllah dengar banyak kali nama dia dapat. Dia kena kerap. Dia kena kerap. Dia kena kerap. InsyaAllah. Pengalaman saya lah, saya tengok kawan yang belajar kan. Dah lama dia akan memegang benda ni dengan kemas tau. Dan dia boleh tell the every flow. Dan dia boleh buat. Saya dah jumpa lah orang macam ni. Dia boleh tell the flow. Bakar ini iaitu wajib, iaitu apa? Iaitu ta'rif. Wajib apa? Wajib usuli. Usuli datang daripada mana? Usuli datang daripada aini. Aini datang daripada mana? Aini datang daripada syarak. Wajib usuli pada. Pada ni maksud apa? Atas. Atas ni apa? Atas tiap-tiap. Atas ni hukum apa? Atas ni hukum syarak. Kenapa? Dikenakan pada orang yang bernama mukallaf. Mukallaf ni apa? Syarat dia apa? Gini. Ada orang dah boleh cerita the flow. Kalau bagi dia statement yang mengatakan apa itu bakar, dia boleh terangkan, dia boleh buat clear demarcation between ini dengan ini, gini. Dah. Itu nama dia ilmi prosedur. Kita nak tunggu tu. Tapi tunggu tu, benda tu dia akan makan masa yang lama. Bukan lama, kadang-kadang lama sangat. Tak sempat sampai umur kita habis. Tapi itu bukan kerja kita lah. Jadi kerja kita ni belajar sampai faham. Okey, dah 8.30 ni. Sedih candas sikit ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Tadi ada 168 orang bersama online. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.